bersama dengan saya, Cema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama penuh saya ialah Muhammad Syahriman bin Tumiran. Nombor metrik 15 GEM 20 F1008. Hari ini saya akan menerangkan kefahaman saya tentang Occupational Safety and Health for Engineering. Nama singkatan baginya ialah OSHA. OSHA ini ditubuhkan pada tahun 1994 yang terdiri daripada pelbagai akta dan seksyen. Hari ini saya akan menerangkan kefahaman saya tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Seksyen 16 iaitu Akta 514. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan memberikan peruntukan kepada setiap majikan supaya menyediakan perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, menyediakan satu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Contohnya saluran komunikasi ini seperti telefon bimbit dan sebagainya. Yang kedua, mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang berlaku. Yang ketiga, melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Ia bermaksud, majikan perlulah melaporkan kejadian yang diadukan oleh pekerja kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia. Apakah tujuan akta ini ditubuhkan? Tujuannya ialah 1. Bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di tempat kerja. Kedua, melindungi orang-orang di tempat tersebut. Orang-orang itu termasuklah jawatankuasa, AJK, pekerja-pekerja, termasuklah majikan dan juga pelawat dari luar ataupun pelajar-pelajar membuat lawatan sambil belajar. Yang ketiga, menggalakkan suatu persekitaran pekerjaan yang sesuai dengan keperluan fisiologi dan psikologi pekerja. Ini bermaksud mental dan fizikal mereka perlulah mengambil masa untuk menyesuaikan mental dan fizikal mereka dengan situasi pekerjaan mereka yang hadapi. Yang keempat, menyediakan kaedah di mana peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja dapat diganti secara progresif dengan sistem peraturan dan kod amalan industri yang beroperasi bersama dengan Akta 514 untuk mengekalkan atau meningkatkan standard keselamatan dan kesihatan. Akta ini juga mempunyai peraturan serta langkah-langkah keselamatan dan kesihatan ketika bekerja. Terdapat 16 peraturan serta langkah. Yang pertama, bagi membentuk satu dasar keselamatan dan kesihatan yang bertulis. Yang kedua, menubuhkan satu jawatankuasa keselamatan dan kesihatan yang merangkumi wakil pihak pengurusan dan wakil pekerja. Yang ketiga, melatih pekerja dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Contohnya, drill kebakaran, mengangkat beban secara manual. Yang keempat, menyediakan buku panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk kaki tangan. Mereka menyediakan buku panduan ini untuk mengingatkan kepada kaki tangan serta pekerja-pekerja supaya mereka lebih berhati-hati dan dapat mengingatkan apa yang perlu difokuskan ketika bekerja. Okey, yang kelima, menyediakan prosedur kerja selamat SOP bagi aktiviti kerja berisiko tinggi. Contohnya menyusun fail di atas rak yang tinggi. Yang keenam, memeriksa dan memantau keadaan tempat kerja dengan menggunakan senarai semak dari masa ke semasa. Yang ketujuh, mengadakan pelan tindakan kecemasan. Pelan tindakan kecemasan ini bagi memudahkan jika terdapat
kebakaran ataupun berlaku kebakaran ataupun berlaku masalah-masalah, contohnya seperti kebakaran. Pekerja ataupun kaki tangan, jawatankuasa ataupun serta majikan boleh melarikan diri atau keluar dari tempat berlakunya kebakaran tersebut berpandukan pelan yang telah ditetapkan. Yang ke-8, menubuh dan melatih pasukan tindakan kecemasan. Ini membantu pekerja dan juga kaki tangan serta pelawat-pelawat dari luar seperti pelajar yang membuat lawatan sambil belajar. Jika terdapat kebakaran di tempat kejadian tersebut, pasukan ini dapat membantu mereka lari dan menyelamatkan diri. Yang ke-9, mempertingkatkan kekemasan tempat kerja. Yang ke-10, menyusun atau kelengkapan pejabat dengan baik. Yang ke-11, menyediakan peraturan keselamatan dan kesihatan serta penguatkuasaan. Contohnya seperti larangan merokok, menyediakan ruang khas untuk menyimpan bahan berbahaya serta melabelkan setiap bekas bahan tersebut. Ini bagi mengelakkan berlakunya kemalangan seperti kebakaran. Dan mereka mestilah menyediakan satu bilik khas ataupun tempat box ataupun sebagainya untuk meletakkan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meletup dan melabelkan di setiap bahan yang mudah terbakar ataupun mudah meletup tersebut bagi mengelakkan berlakunya kemalangan. Yang ke-12, menyediakan peralatan kecemasan. Contohnya alat pemadam api, hos drill, penggerak serta kotak pertolongan cemas. Peralatan kecemasan ini dapat digunakan ketika kecemasan ataupun selepas kecemasan. Contohnya, jika berlaku kebakaran, kita dapat menggunakan alat pemadam api untuk memadam api. Jika selepas selepas kemalangan itu, kita boleh menggunakan kotak pertolongan cemas. Kotak pertolongan cemas itu di dalamnya terdapat ubat-ubatan dan peralatan-peralatan lain seperti ubat untuk digunakan merawat pesakit dalam keadaan yang kritikal. Yang ke-13, menganjur kempen keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini untuk meningkatkan ataupun membantu meningkatkan motivasi diri seseorang pekerja. Yang ke-14, menghantar kaki tangan untuk pemeriksaan kesihatan atau kaunseling. Ini bagi mengelakkan pekerja bekerja dalam keadaan yang tidak sihat. Ini juga bagi mengelakkan berlakunya majikan dimarahi oleh pihak atasan kerana membenarkan pekerja bekerja dalam keadaan yang tidak sihat. Dalam masa yang sama, majikan tidak tahu kesihatan pekerja itu bagaimana. Okey. Yang ke-15, memberi latihan induksi kepada kaki tangan baru. Ia lebih kepada praktikal lah. Bekerja sambil belajar. Yang ke-16, mendapatkan komitmen sepenuhnya dari majikan dan pekerja. Seterusnya, apakah dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Sebelum itu, sejajar dengan peruntukan Seksyen 16 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Akta 514 telah menyatakan dasar keselamatan dan kesihatan antaranya ialah seperti berikut. Yang pertama ialah
mewujudkan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang berterusan dan teratur selaras dengan kehendak undang-undang negara. Yang kedua, mewujudkan kawasan dan suasana kerja yang selamat, sihat dan sejahtera serta peralatan-peralatan keselamatan yang sesuai dan mencukupi supaya tidak menimbulkan bencana keselamatan kesihatan di tempat kerja. Yang ketiga, menyediakan maklumat, petunjuk dan latihan bagi memupuk staf mendisiplinkan diri supaya mereka dapat mengamalkan tahap keselamatan yang tinggi dalam sebarang pekerjaan. Yang keempat, melatih staf supaya mereka boleh dijadikan teladan kepada pelajar-pelajar dalam aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Ini bermaksud staf yang telah dilatih ataupun telah dilatih terlalu lama, mereka boleh dijadikan sebagai contoh kepada pelajar-pelajar yang akan bekerja pada suatu hari nanti. Yang kelima, memupuk kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat menerima dan mengamalkan amalan-amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang baik sebagai amalan biasa apabila mereka tamat belajar serta berdepan dengan masyarakat dan alam pekerjaan. Jawatan kuasa di tempat kerja yang lain, mereka mempunyai AJK, pekerja-pekerja, jawatan kuasa dan juga kaki tangan dari pihak atasan dan juga wakil mereka. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan mempunyai jawatan kuasa yang dapat membantu. Contohnya, mereka dapat membantu dalam membangunkan sistem keselamatan dan kesihatan serta sistem kerja selamat. Yang kedua, mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang ketiga, mengkaji dan menyemak kajian tentang trend kemalangan, kejadian berbahaya, kemalangan nyaris, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja dan dapat melaporkan kepada pihak pengurusan keadaan atau amalan yang tidak selamat atau tidak sihat di tempat kerja bersama-sama dengan cadangan untuk tindakan pembaikan. Yang keempat, mengkaji semula dasar keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan membuat cadangan kepada pihak pengurusan bagi penyemakan dasar tersebut. Yang kelima, menimbangkan apa-apa laporan yang berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Audit keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dikemukakan oleh pegawai, laporan dan maklumat berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan laporan oleh agensi-agensi kerajaan lain mengenai perkara-perkara berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang keenam, mengadakan mesyuarat seberapa kerap yang perlu setara dengan risiko terdapat dalam jenis kerja, tetapi tidak kurang daripada sekali dalam setiap 3 bulan. Bermaksud, dalam 3 bulan mestilah melebihi satu mesyuarat. Ini bagi untuk mengingatkan kembali kepada pekerja, kaki tangan dan juga jawatan-jawatan kuasa supaya mereka dapat mengingatkan apa yang perlu difokuskan ketika bekerja. Yang ketujuh, menjalankan pemeriksaan di tempat kerja. Yang ke-8, menjalankan penyiasatan tempat kerja. Yang ke-9, memantau prestasi keselamatan dan kesihatan di peringkat jabatan atau unit supaya membuat keputusan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Baiklah, sampai di sini saja video saya kali ini. Saya harap penerangan kefahaman saya tentang Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Seksyen 16 Akta 514 dapat dijadikan panduan dan juga dapat mengingatkan anda semua yang melihat ataupun yang menonton video saya kali ini. Saya berharap anda
share lah video ini ataupun ilmu saya ini kepada orang yang tidak tahu pasal keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang menonton video saya. Saya harap anda semua dapat menjadi contoh kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you.